Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan limpah dan kurnia-Nya dapat kita bertemu pada malam ini bagi meneruskan lagi slot kuliah maghrib bulanan kita, tuan-tuan dan puan-puan. Mudah-mudahan apa yang kita belajar pada malam ini menambahkan ilmu kita dan makin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Daripada Anas bin Malik, ia berkata bahawa baginda Nabi SAW bersabda, "Yatsba'ul mayyita salasatun, fayarji'u isnani, wa yabqa ma'ahu wahidun, yatsba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Fayarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu." Hadis ini bermaksud yang mengikut mayat sampai ke kubur ada 3. Makna kata bila kita mati nanti ada 3 benda yang akan ikut kita. 2 daripadanya akan kembali dan 1 tetap bersama dengannya di kubur. Yang mengikutnya adalah keluarga, harta dan amalan. Yang kembali adalah keluarga dan hartanya, sedangkan yang tetap bersamanya di kubur adalah amalannya. Jadi, bila mana kita ini dibawa oleh sahabat kawan kita ke kubur, maka yang akan tinggal dengan kita hanyalah amalan kita. Sekalipun orang masjid membawa payung, membawa tikar, dengan payung dan tikar tadi pun dibawa balik, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi yang tinggalnya adalah amalan kita. Maka ada lagi satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya yang didapati oleh orang yang beriman dari amalan dan kebaikan yang dia lakukan setelah dia mati adalah ada 7. Orang beriman ini bila dia mati, ada 7 benda yang akan dihubungkan dengannya walaupun dia telah mati. Yang pertama adalah ilmu yang dia ajarkan dan dia sebarkan. Makna kata, ilmu yang dia ada tadi dia ajarkan dan dia sebarkan. Malam ni boleh jadi saya ajar dan saya sebarkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan dan puan faham, tuan-puan sebar dan ajar pula pada ahli keluarga. Tak boleh jauh-jauh pun, ahli keluarga sudah memadai. 1. Yang kedua, anak soleh yang dia tinggalkan. Anak soleh yang dia tinggalkan. Kalau cerita bab anak soleh ini, tuan-tuan dan puan, waktu kita hidup, dia berbakti kepada kita. Kita mati pun dia tetap berbakti kepada kita, mengikut keadaan-keadaan yang sepatutnya. Yang ketiga adalah mushaf Al-Quran yang dia wariskan, yang kita wakaf dan sebagainya. Dan yang keempat adalah masjid yang dia bina. Yang kelima adalah rumah bagi Ibnu Sabil, iaitu musafir yang terputus perjalanan yang dia bina. Yang keenam adalah sungai yang dia alirkan.
Dan yang ketujuh, sedekah yang dia keluarkan dari harta ketika dia sihat dan dia hidup. Kalau dilihat kepada ketujuh-tujuh ini, tak dapat tujuh pun satu pun memadai, tuan-tuan dan puan-puan. Tak dapat satu, tiga pun cukup besar dah. Kalau tujuh-tujuh, itu lagi bagus. Kenapa, tuan-tuan dan puan-puan? Sebab sebagai seorang Muslim mesti dia memikirkan apa benda yang bakal berlaku kepadanya satu hari nanti. Kalau tuan-puan tanya saya, Ustaz nak hidup umur berapa? Saya pun tak tahu. Saya nak kata saya 100, saya nak hidup umur 150. Tak mungkin, sebab 150 kalaupun saya hidup, saya tak nak buat apa dah. Duduk atas katil begitu saja. Menyusahkan anak bini dan sebagainya. Ada orang dia kata dia nak hidup 70 tahun. Tengok-tengok 60 tadi stroke dah satu badan. Maka 10 tahun tadi bergelimpangan atas katil. Jadi bila difikirkan keadaan ini, tuan-tuan dan puan, rupa-rupanya dunia ini hanyalah sekadar persinggahan dan akhirat adalah selama-lamanya. Jadi bila saya kata begini, jangan pula tuan-tuan haji pakat berhenti kerja, duduk di masjid 24 jam. Bukan. Yang kerja teruskan kerja sebab mencari rezeki. Tapi cari rezeki tadi niatkan dalam hati dan kita berikan nafkah kepada isteri dan anak-anak setiap bulan tanpa gagal. Maka ada di kalangan kita yang kaya. Orang lain gaji 5,000, dia tak 45,000. Maka kalau yang 5,000 boleh hidup di dunia dalam keadaan aman, kalau kita yang 45,000 tak boleh hidup secara aman, maka ada something wrong di situ. Jadi perancangan kita juga berbeza-beza. Baik, kita pergi lagi. Maka tuan-tuan dan puan-puan, ada jemaah yang tanya, Ustaz boleh beza tak yang mana satu dinamakan harta pusaka yang hendaklah dibahagikan secara faraid dan yang mana satu bukan dikira sebagai harta pusaka? Saya ada buat checklist sedikit, jadi saya boleh share pada malam ini. Baik. Kalau dikira semua harta ini, tuan-tuan dan puan-puan, bukan semuanya hendaklah dibahagikan secara faraid. Kenapa? Sebab dia ada dua kategori, harta pusaka dan bukan harta pusaka. Kenapa kena ada perbezaan ini? Supaya tidak terkeliru. Supaya yang sepatutnya bukan untuk difaraidkan, kita faraidkan. Yang sepatutnya difaraidkan, kita tidak faraidkan. Jadi kena tahu perbezaan tersebut. Baik. Kalau kita lihat dari segi istilah syarak, harta pusaka ni apa benda? Harta pusaka ini adalah harta warisan ataupun harta peninggalan orang yang telah meninggal dunia yang telah menjadi hak mutlak ahli warisnya untuk diagihkan di kalangan mereka yang berhak. Habis itu harta itu dia miliki bila? Harta itu dia miliki waktu dia hidup dulu. Sampai bila, Ustaz? Sampai dia pejam. Sampai dia habis nafas. Maka daripada dia start memiliki harta sampai dia mati, maka semua sekali dikira sebagai harta pusaka. Dan duit-duit yang timbul selepas dia mati, banyak duit yang timbul selepas mati ni, orang sedekah, orang derma, orang hutang, orang bayar hutang dan sebagainya. Baik, kita pergi pada yang pertama, iaitu apa benda harta pusaka ini yang termasuk dalam harta pusaka. Semua harta yang ditinggalkan oleh si mati yang diperolehi semasa hayatnya secara halal melalui jual beli, mendapat pusaka, melalui hibah, melalui hadiah, melalui sedekah dan melalui wasiat. Kita tengok satu persatu. Yang dikatakan mendapat pusaka ni macam mana? Contoh,
kita ni hidup lagi, ayah kita mati, maka bila mana dibahagikan harta ayah tadi, kita dapat pusaka bahagian dia. Sebagai contoh, tanah 1 ekar di bandar estate kita seorang. Di LBJ anak kita, adik kita, adik-beradik kita ni. Maka di bandar estate ni 1 ekar kita punya. Maka tanah 1 ekar di bandar estate ini, kalaulah kita mati, maka ia termasuk dalam harta pusaka yang kita tinggalkan. Jangan pula nanti adik-beradik kata, harta ni arwah ayah yang dulu ni. Pula dah, tak boleh. Sebab dia telah diwarisi oleh orang lain. Jadi bila diwarisi oleh orang lain, tutup cerita soal yang milik yang sebelum itu. Sebab ada di kalangan kita yang mulut celupa. Abang dia mati, dan salah satu harta yang abang dia ada adalah pusaka daripada atuk dia. Maka dia tadi bercakap pada kakak ipar dia, dia kata tanah ni bukan milik abang suami awak. Tanah ni asalnya adalah daripada nenek moyang kami. Awak tu orang luar. Pula dah, dia duk main pusing begitu. Cerita tentang nenek moyang dah tamat, mereka dah mati. Bila mereka dah mati, maka beralihlah kepada si pemilik baru, iaitu suami dia tadi. Jadi bila suami dia meninggal, maka isteri dan anak-anak tetap mendapat hak kepada tanah yang atas nama suaminya itu. Jadi adik-beradik tak puas hati, dia kata diorang pun ada hak. Sebab dia kata ni ada daripada keturunan dia. Yang kakak ipar dengan anak saudara ni keturunan jauh dah. Pula dah, dia pusing waktu. Maka tak mau lagi disebut tentang asal daripada siapa. Nak tunjuk sejarah boleh, tapi jangan kita menguatkan, kita pula berdebat seolah-olah harta ini milik yang orang dah mati dulu. Dah tak ada dah cerita bab itu. Baik. Kemudian adalah yang dia dapat melalui hibah. Waktu dia hidup ini ada orang hibah kepada dia. Barangkali ada orang nak hibah pada saya, Ustaz mengajar di masjid ini, saya hibah pada Ustaz rumah di Jentayu, bandar estate sebiji pada Ustaz. Ustaz dah tahu dah Jentayu. Jentayu kawasan besar sikit rumah dah. Dia buat main. Aku tengok dah kat Mudah dah main. Mahal rumah situ. Maka rumah tadi milik siapa? Milik saya, sebab saya dapat waktu saya hidup. Ada orang hibah kepada saya. Ataupun hadiah, orang hadiah pada saya. Ataupun orang sedekah pada saya. Ataupun orang wasiat kepada saya. Maka semua ini kalaulah saya telah menjadi pemiliknya dan saya telah ditukarkan pada nama saya dan telah menjadi milik saya, maka tak ada lagi istilah pemilik asal sebelum saya. Sebab telah jadi milik saya. Boleh faham kan setakat itu? Nak boleh ke faham tadi? Kering tekak tuan-tuan dan puan. Bubuh air sikit lagi. Nak habis dah sebotol. Baik. Yang seterusnya adalah sewaan yang belum dijelaskan kepada si mati. Kita ni ada rumah sewa. Maka sehingga tarikh kita mati tadi 5 bulan tertunggak, penyewa tadi tak bayar. Maka penyewa tadi bila tahu kita ni owner rumah tadi mati, maka dia bersegeralah datang, maka dia berilah yang 5 bulan tadi dan dia buat keputusan, saya tak nak dah sewa rumah si mati ni, cukup setakat tu saja, cari orang lain lah. Jadi 5 bulan yang dia bayar selepas orang itu mati disebabkan tertunggak waktu dia hidup dulu, maka ini juga termasuk dalam harta pusaka. Yang seterusnya adalah hutang kepada si mati yang dijelaskan selepas kematian. Bila mana dibawa jenazah ke hadapan tadi, anak tadi kata, dia buat pengumuman, ayah saya ni sekian, kalau siapa yang berhutang ataupun orang ada berhutang dengan saya, dengan ayah saya, maka boleh tuntut dengan saya dan bayar kepada saya.
Tak cukup dengan dia umum di masjid, dia viral di Instagram, dia viralkan di Facebook, maka ada orang share dan sebagainya, maka orang yang berhutang dengan ayah dia tadi ni datang settlekan hutang tersebut, maka hutang tersebut juga dikira sebagai harta pusaka. Tapi ada juga jenis jahat ni. Dia berhutang dengan mak dia 30,000. Maka ditakdirkan Allah Ta'ala mak dia mati. Jadi yang tahu pinjaman 30,000 ni dia dengan mak dia je. Maka setelah mak dia mati, adik-beradik tanya, apa lagi ya harta mak yang mak tinggalkan? Tak ada dah, yang ni je. Padahal dia dah makan 30,000 tadi. Maka isu 30,000 itu apa? Isu 30,000 itu walaupun anaknya yang meminjam, maka hukumnya adalah hutang, maka hendaklah digaulkan dalam harta pusaka tersebut dan hendaklah dibagi secara faraid. Kalau anak tadi tak maklum kepada ahli waris bahawasanya dia telah meminjam duit mak dia dan dia belum bayar, maka ketahuilah duit itu menjadi hutang, dan kalau dia tak bayar, hukumnya adalah haram kerana mengambil hak ahli waris yang lain. Ada pula yang buat kesimpulan awal. Aku tahu walaupun aku pinjam 30,000, mak halal lama dah. Siapa cakap? Siapa cakap halal? Mana buktinya? Aku anak dia kot, takkan dia tak halalkan? Tak ada. Tak ada istilah itu. Sebab itu bila kita dengan anak-anak kita, tuan-tuan mesti serius dalam bab ini. Kalau nak bagi, bagi. Kalau beri hutang, hutang. Kalau nak hadiah, hadiah. Jangan duk main terapung gitu saja. Disebabkan isu kedangkalan ilmu ini yang menyebabkan pergaduhan. Tuan-tuan haji ada tanah. Maka anak pun datang pada Tuan Haji. Nak buat rumah ni. Tanah tak ada. Kau pergi belilah tanah kat mana-mana. Mahal lah ni. Oh ya, betul juga dah. Kesian kat kau. Kau dah lah anak ramai apa semua. Ginilah kau buat rumah dekat ni. Dekat tanah aku kat LBJ tu. Ni rumah aku. Kau buat ujung sana. Maka yang tadi pun dia ada duit cash. Dia buat personal loan. Dia pun naikkan satu rumah. Duduklah dalam 15 tahun. Maka dia pun meninggal. Yang ayah ni meninggal. Bila mana nak dibahagikan harta pusaka tadi, maka yang anak tadi yang buat rumah atas tanah ayah dia, maka dia kata disebabkan aku buat rumah atas tanah ini, maka bermula pada rumah aku sampai rumah ayah ini yang dinamakan tanah ini, maka menjadi milik aku. Boleh tak? Mana boleh? Sebab ayah dia kata kau buat rumah atas tanah tu. Dia tak kata pun kau buat rumah atas tanah tu, maka tanah dan rumah itu menjadi milik kau. Ayah tak kata. Barangkali ayah niatkan dalam hatinya kau buat rumah atas tanah tu setiap bulan kena bayar kat aku, ataupun apa-apa saja. Kena ada satu perjanjian. Habis itu ustaz, anak-anak macam mana? Mudah cerita adalah kalau kita ada tanah, kalau kita ada rumah, kita nak beri pada anak kita, jual dekat dia. Tukar pada nama dia. Jual tak sampai hati. Dah, tukar nama. Tukar rugi ustaz sebab saya duk bayar lama dah bulan-bulan. Takkan dia dapat free je? Tahu pun. Maka jual kat dia, terpulang nak ikut harga semasa pun boleh, nak ikut harga mula-mula beli dulu pun boleh, terpulang. Yang penting selesai. Dia bila mana tak jadi tak selesai ni tuan-tuan puan, bila mana kita tak declare dalam ahli keluarga kita. Bila tak declare tadi, itu yang menyebabkan tuan-tuan puan bunyi-bunyi belakang lala sekali jadi bergaduh. Yang seterusnya adalah dividen ataupun faedah yang terbit daripada harta si mati. Dividen ataupun faedah tadi yang terbit daripada harta si mati. Duk settle harta tadi, makan masa 2 tahun. 1 tahun dapat dividen, 1 tahun dapat hibah. Maka amount tersebut juga hendaklah disatukan dalam harta pusaka tersebut. Yang seterusnya adalah KWSP si mati. KWSP juga termasuk dalam membahagikan harta pusaka mengikut faraid. Tapi mereka dah letak dah ustaz penama. Cerita bab penama saya dah settle dah bulan lepas. Jangan ada lagi di kalangan kita yang terkeliru dalam bab penama KWSP.
Cuma saya tak tahu ada tak di kalangan kita ini yang mencarum KWSP yang belum lagi convert kepada Islam ni. Segera ya, jangan duk main lambat begitu. Lama dah ada dah skim tu. Tukar kepada convert kepada Islam ni. Duk main tangguh apa dalam bab ni? Saving account pun sama juga. Tengok saving account kita tu. Islamik ke konvensional? Kena tengok. Ini bukan zaman 60-an, zaman 40-an. Ini zaman 22 dah. Begitu juga kalau nak renew insurans takaful kereta motor. Sama juga. Ambil yang Islamik ya. Takaful Malaysia ada, takaful Ikhlas ada, Etika ada. Ambil yang Islamik. Tak susah pun, klik kat handphone je, keluar je hantar surat siap dah. Cuma nak pergi KJPJ je lah nak dapatkan road tag itu saja. Sebab saya duk tengok lagi, masih lagi ada yang berbuat demikian. Nak kata tak dengar ceramah, bohong. Nak kata tak ada info, bohong. Kena serius dalam bab itu. Kemudian barang yang terbit selepas mati seseorang dari usaha si mati semasa hayatnya. Lepas mati baru timbul hasil. Bagi contoh tanam musangking, betul tak? Hasil itu datang, hasil bukan sikit-sikit punya hasil. Maka itu juga termasuk dalam harta pusaka. Maka yang seterusnya, kita pergi kepada harta pusaka yang tidak termasuk. Harta pusaka yang tidak termasuk adalah harta yang telah diberi, harta yang telah dijual, harta yang telah diwakafkan dan dipegang amanah oleh si mati kepada seseorang semasa hayatnya. Ini tak termasuk dalam harta pusaka. Sebab itu kalau jemaah ada berhasrat untuk buat benda-benda yang kita nyatakan tadi ni, mewakafkan itu, ini dan sebagainya, tolong buat sehingga selesai A to Z. Sebab banyak kes yang berlaku, dia tak selesai A to Z, hanya cakap mulut. Bila mana dia mati, benda itu tak boleh nak proof. Anak beranak pula kata tak ada wakaf, kena bahagi faraid. Jahanam juga kita ni. Sebab kita mencari harta ada untuk diri kita, betul? Tuan-tuan dan puan, kita cari harta ada tak untuk diri kita? Saya ada, tuan-tuan pun mesti ada. Kita cari harta, barangkali orang tu dia kaya. Dia tak tunggu kaya benda ni, yang miskin pun ada buat juga. Dia kata, saya nak wakafkan ustaz tanah saya ni untuk tanah kubur. Saya nak wakafkan tanah saya ni untuk majlis agama Islam. Maka buat segera. Buat segera tu maksud saya adalah pergi rujuk kepada majlis agama dari segi dokumentasi, pertukaran hak milik dan sebagainya. Buat segera. Sebab dalam bab ini tuan-tuan dan puan-puan, ada orang yang waktu hidup dia cakap mulut, kemudian tidak disettlekan, tidak dibereskan dan tak sempat dan dia meninggal. Maka main dengan anak-anak ni tuan-tuan dan puan-puan, dia bukan macam tuan-tuan haji. Anak-anak ni dia bukan macam fikiran macam orang tua. Orang tua ni dalam pemikirannya hanya memikirkan tentang yaumul akhir. Hari kematian itu, hari kiamat itu. Orang muda dia masih dengan kehidupan dia. Ada tak yang sanggup sampai nak menafikan bahawa ayahnya pernah membuatkan wakaf? Ada. Bukan tak ada. Tengok dalam surat khabar, betul tak? Sekolah tahfiz terpaksa pelajar-pelajar diberhentikan, dikeluarkan, terpaksa dirobohkan sebab ahli waris menuntut balik. Pula. Dari segi legal, menanglah kalau dah tak ada dokumentasi tadi. Sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan, dalam kita asyik mencari harta ini, maka buatlah sesuatu yang boleh membantu kita di akhirat kelak. Saya cakap benda ni banyak kali, sebab bila saya cakap, saya juga terkesan.
Terkesan kenapa? Sebab saya mengajar. Bila saya mengajar, saya menyampaikan. Kalau saya tak buat lagi teruk, tuan-tuan, barangkali ilmu ini akan melaknat saya balik. Jadi kena istiqamah dalam bab ini. Kemudian adalah harta pusaka juga yang tidak termasuk adalah khairat kematian. Khairat kematian jangan duk bahagi faraid pula. Khairat kematian ni tuan-tuan dan puan-puan, dia bukan dibahagikan secara faraid. Sebagai contoh, kita bayar setahun RM60. Contoh, ataupun 100, makin banyak makin besar lah akan diberikan. Kita bayar RM60, tahun depan kita mati. Adakah dapat RM60 tu? Tak. Tengok kepada berapa yang dibuat dalam caruman itu. Ada setempat tu dia dapat 3,000. Ada setempat tu dapat 2,500. 3,000, 2,500 ni nak buat apa? 3,000, 2,500 ini kalaulah telah diuruskan, belum lagi diuruskan tentang perkebumian dan sebagainya, maka guna duit tadi. Settlekan A to Z. Cumanya bila sebut tentang khairat kematian ini tuan-tuan dan puan-puan, pahalanya cukup besar. Sebab dia dah macam sistem takaful, tolong menolong antara satu sama lain. Jadi dalam bab khairat kematian ini tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita lihat perkataan asalnya adalah daripada bahasa Arab yang beri maksud kebajikan di mana ia turut merangkumi derma, sedekah dan sebagainya dalam khairat kematian tadi. Tuan-tuan jangan ingat khairat kematian ni, ni duit aku kira untuk aku. Tak. Sebab dalam khairat kematian tadi, dia merangkumi derma, sedekah dan sebagainya. Ini peluang kita ni. Nak sedekah pada siapa, Ustaz? Nak derma kepada siapa, Ustaz? Nak sedekah, nak derma kepada orang-orang sahabat-sahabat kita yang meninggal. Ada bahagian duit yang kita carum, yang kita letak setahun RM60, 100 tadi, membantu mereka menguruskan pengkebumian dan sebagainya. Masya Allah, besar tuan-tuan dan puan-puan. Kalau tuan-puan tanya saya, PPZ Mawib, tahu? Pusat Pungutan Zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Dia buat skim kafalah muzakki, iaitu skim sumbangan khairat kematian diberikan kepada waris pembayar zakat. Dia bukan carum untuk yang khairat kematian, tetapi siapa-siapa yang bayar zakat kepada dia secara konsisten, ada syarat-syaratnya, maka pihak PPZ tadi dia akan beri kepada ahli waris RM3,000. Oh, itu pun terbaik juga. Di samping bayar zakat, maka PPZ Mawib tadi, siapa-siapa yang pembayar zakat tadi meninggal, maka mereka akan salurkan juga khairat kematian yang dinamakan sebagai kafalah muzaki itu sebanyak RM3,000 untuk ahli keluarga tadi uruskan yang sepatutnya. Dan bila sebut tentang pengkebumian si mati ni tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita lihat, setengah orang dia ada orang yang mampu, setengah orang ada orang yang tidak mampu. Maka tuan-tuan dan puan-puan kena lihat tanggungjawab kita di tahap yang mana. Kalau kita cerita tentang kos pengurusan jenazah ni tuan-tuan dan puan-puan, dia bukan sikit punya kos. Dia berkait dengan mandi, gali kubur, van jenazah, kain kafan, alatan-alatan yang berkaitan. Makna kata melibatkan kos. Kalau kita fikirlah, adakah di Malaysia ini semuanya mampu untuk menguruskan kos ini? Kalau fikir cara logik, mampu tak? Kita mampu sebab kita kaya. Ni kita cerita orang yang di luar sana. Kalau tuan-tuan nak tahu keadaan ini, pergi tanya pegawai-pegawai agama yang berada di hospital. Selalunya ada hospital ni pegawai-pegawai masjid lah, atau boleh tanya di situ. Sebab pegawai-pegawai masjid ni tuan-tuan dan puan-puan,
Kalau sahabat saya di Kuala Lumpur, di HKL, dia ada masjid dia. Bila mana ada ahli waris yang tidak mampu untuk menguruskan jenazah, memerlukan kepada kos, tuan-tuan tahu siapa yang settlekan? Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan yang akan settlekan, A to Z. Oh, hebat. Ni kita panggil apa ni? Membumikan agama dalam jabatan-jabatan yang ada di Malaysia ini. Sebab kita sebagai Muslim ni, tuan-tuan dan puan-puan, kalaulah kita katakan bab bantu-membantu ini, kalau Al-Imam Az-Zuhaili mengatakan dalam kitab Al-Mu'tamad, jika tidak mampu, maka ke atas orang-orang Muslim yang kaya dan ahli kebajikan untuk membiayai kos penguruskan jenazah sebagai tanda hormat, bantu-membantu, sokong-menyokong sesama manusia. Sebab itu saya katakan, tuan-tuan dan puan, kalau kita yang berada di masjid ini, yang kita berada dalam kelompok jemaah, kita ada taman, kita ada persatuan dan sebagainya, bab ini penting. Sebab nak mencapai satu tahap keimanan, kita bantu orang yang memerlukan. Sebab itu nak bantu orang ni dia perlu ikhlas. Dia jangan duk cerita benda-benda negatif. Tak mau. Cerita benda-benda negatif jahanam, tuan-tuan dan puan-puan. Sebagai contoh, kita katakanlah pandai-pandai dia lah cari untuk selesaikan untuk ahli waris dia, ataupun cakap senanglah keluarga dia macam mana tidak, macam mana jadi pun kita tak tahu. Sebab itu kita ni kena jadi penggerak supaya masuk syurga pun secara berjemaah, dan kita bertemu dengan Allah pun secara berjemaah. Di masjid pun kita boleh jemaah, kenapa tempat lain kita tidak boleh berjemaah? Sebab dia menjadi tanggungjawab. Dalam kitab Al-Mu'tamad ini menyatakan bahawasanya menjadi ke atas orang-orang Muslim yang kaya dan ahli kebajikan. Ahli kebajikan tak semestinya kaya. Untuk membiayai kos pengurusan jenazah sebagai tanda hormat, bantu-membantu, sokong-menyokong sesama manusia. Sebab itu ada masjid. Hebat tak hebat, tuan-tuan dan puan-puan? Dalam dia buat, kita panggil apa? Khairat kematian tadi, dia adakan terma-terma dia ada dia punya, adalah sebelum nak sign tu apa semua. Maka diletakkan satu terma dalam sebelum nak sign kepada pencarum-pencarum tadi. Maka yang dicarumkan ini juga akan diguna pakai bagi orang yang tidak mencarum dan memerlukan. Hebat tu. Sampai tahap gitu. Makna kata dia pun nak jadi seperti mana yang Jawi buat tadi, jabatan-jabatan agama buat tadi. Tak payah yang Jawi hal dia, yang kita pun kita nak juga dapat manfaat, kita juga nak dapat pahala daripada Allah, maka dia buat begitu. Itu pun terbaik juga. Sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan, bila disebut harta kita ni, tuan-tuan dan puan-puan, endingnya ke mana? Kita, saya dulu umur 20-an, bila fikir bab duit ni, tengok orang pangkat besar 15,000, saya kata dia kaya. Tapi bila mana umur dah 30-an ni, kita jumpa sendiri orang yang pangkat besar, yang gaji besar, tengok dia pun tak apa nak kaya mana. Ingatkan setiap kali pergi makan, dia belanja, kita pula dah yang belanja. Dia kata, beg duit saya tertinggal, dia kata. Sebab orang kaya, kalau dia nak belanja, dia jarang ambil daripada, beg duit, dia selalu kat sini, betul tak? Betul tak? Orang kaya punya style tak? Nah, dia bayar. Ni tak, dia buat keluar dalam ni. Okay. Jadi, soal kehidupan kita ni, tuan-tuan dan puan-puan, kita ada kelebihan di situ dan orang lain ada kekurangan di situ. Sepatutnya bagi insan yang imannya yang sempurna, kelebihan yang dia ada ini dia gunakan untuk menampung kekurangan yang ada pada orang itu. Takkan kita nak kata pada orang tu, itulah orang suruh masuk skim khairat kematian, kau tak nak, tengok sekarang dah susah. Jangan kata begitu, tuan-tuan dan puan-puan. Hari ni hari dia, besok lusa hari kita tak tahu macam mana.
Sebab itu kena fikir dan terus berfikir apa benda yang aku boleh manfaatkan untuk bantu orang, yang mana bila mana aku bantu orang ini Allah Ta'ala kira sebagai pahala dan melayakkan aku masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kadang-kadang bila cerita bab kematian ni tuan-tuan, saya suka dengar lagu-lagu lama. Macam ada satu lagu kumpulan Hijaz, dia nyanyikan lagu Pelita Hidup. Seronok lagu ni. Hidup ini bagai lampu dinding yang dinyalakan di malam hari. Hidup ini bagai lampu dinding yang dinyalakan di malam hari. Apabila minyak sudah kering, ia akan pasti padam sendiri. Apabila minyak sudah kering, ia akan pasti padam sendiri. Hebat lirik dia. Hidup kita ini umpama lampu dinding, habis sahaja minyak tadi, maka terpadam dengan kita sekali terpadam. Tapi padamnya kita itu adakah berbaloi dengan apa yang kita buat waktu kita hidup dahulu? Kalau berbaloi, alhamdulillah, senyum lebar kita bila mana kita nak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila mana dibawa ke kubur sekalipun, balik tak ada masalah. Ni amal aku penuh di sekeliling aku ini. Cerita bab zakat ada dah, cerita bab sedekah ada dah, cerita bab tolong orang susah ada dah. Jadi bila malaikat tanya, maka amalan-amalan ini yang akan menjawab soalan para malaikat. Ini baru saya katakan tuan-tuan dan puan-puan, mati pun puas hati. Ini tak, bila mana mati tuan-tuan dan puan-puan, nak tanya pada amalan, tak sempat buat, alah rugi, 1 juta aku baru ni, aku tinggal begitu saja. Alah, aku rasa nak buat dah hari tu, tapi duk main tangguh. Yang tuan-puan sebut 1 juta ke, tuan-puan ada hasrat untuk wakaf ke, tuan-puan ada hasrat untuk bantu orang ke, hasrat itu hanya tinggal hasrat, hanya tinggal niat, tetapi belum terlaksana. Maka duit 1 juta kita tadi dan sebagainya telah bertukar milik kepada ahli waris kita. Maka terpulang pada mereka nak buat apa? Soal kita telah terputus. Kadang-kadang bila jumpa orang kaya ni tuan-tuan dan puan-puan, yang betul-betul istiqamah, saya jumpa banyak dah orang. Tapi kalau nak cerita, dia takkan cerita, kena one by one baru dia cerita. Ada satu orang jemaah, tak ada pangkat apa, tak ada datuk, cuma dia bisnes. Tuan-tuan tahu apa dia buat? Saya tak tahu duit dia berapa banyak. Dia kata 1 bulan dia akan keluarkan 10,000 untuk bagi orang makan. Saya kata, haji buat macam mana? Macam-macam ustaz, bulan ni saya arahkan pekerja saya dari segi beras, buat paket dengan apa gula bagai, hantar. Lagi hebat dia tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan tahu tak, masa musim Covid hari tu, dia dapat tender daripada kerajaan yang sediakan tempat nak cucuk apa semua ni kan, yang tempat kuarantin. Jadi dia dapat projek tersebut, maka dia kena sediakan kursi, meja, dia kena beli. Nak kata pada dia ni tuan-tuan dan puan-puan, habis sahaja projek tersebut, kursi dan meja yang dia beli tadi, setuju tak dengan saya, dah jadi milik dia, betul tak? Dia kata, ustaz, saya tak simpan sebab saya tak tahu nak simpan di mana. Maka saya akan call mana-mana masjid, mana-mana surau, mana-mana sekolah, korang nak kursi, telefon aku, dia pergi hantar. Lepas itu haji cah berapa sebiji? Tak payah cah ustaz, yang saya dapat untung tadi melebih daripada yang saya dapat tadi. Saya kata, Masya Allah. Hebat tuan-tuan dan puan-puan. Kalau kita berada di tempat dia tuan-tuan rasa tuan-tuan boleh buat ke tidak? Boleh buat?
Boleh, tapi sebab tak duduk lagi boleh cakap tak? Bila dah duduk, selalunya ruyuk begitu saja. Jadi, soal istiqamah kita berada di jalannya ini adalah suatu tuntutan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setakat itu. Ada soalan tuan-tuan dan puan-puan? Silakan, lagi 2 minit. Silakan. Soalan. Adakah pampasan dari syarikat seperti insurans hayat yang diambil oleh syarikat dan dibayar kepada pekerja jika kematian dalam tempoh dia berkhidmat dengan syarikat dianggap sebagai harta pusaka si mati dan perlu difaraidkan? Soalan ini berkait dengan satu syarikat yang pernah tanya kepada saya 5 tahun yang lepas. Syarikat ini adalah syarikat lebuh raya. Yang ini bukanlah. Ini saya cerita sama situasi ini. Maka syarikat ini tuan-tuan dan puan-puan, dia mencarum insurans nyawa kepada pekerja dia. Jadi bila mana pekerja dia ni dalam tugasan, maka mati. Mati dalam bertugas. Bila mati dalam bertugas, maka insurans itu membayar sebanyak 200,000 kepada pekerja ini. Jadi bila mana dia bayar 200,000 tersebut, maka ditanya kepada saya, apa hukumnya? Tuan-tuan tahu apa hukumnya? Bila namanya adalah insurans, dia termasuk dalam harta yang tidak patuh syariah. Tuan-tuan boleh rujuk mana-mana fatwa yang ada, hatta Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan pun telah mengeluarkan. Jadi boleh diambil setakat mana ustaz? Yang boleh diambil setakat yang dicarum sahaja. Contoh, kita bayar 100 bulan. Jadi cukup setahun kita mati. Kita bayar berapa? 1,200, betul? Disebabkan kita mati tadi, insurans tadi bayar kepada kita 200,000. Habis tu boleh ambil berapa? Boleh ambil setakat 1,200 itu saja, yang lebih tadi kembali kepada Baitul Mal. Banyak ustaz, rugi tak ambil. Memang rugi kalau tak ambil dah. Dari segi akal, dari segi hukum, no. Jadi, bagi yang penanya ini, jawapan saya adalah sila tukar kepada skim takaful yang mana bukan lagi tidak patuh syariah, tapi beralih kepada patuh syariah. Boleh? Boleh, Sekadar itu saja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.